Assalamualaikum dan salam Ramadan. Buletin UKAS edisi tengah hari 27 April 2021 bersama saya Al-Faris Jumurin. Tumpuan berita, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong, Datuk Ding Kong Hing bersama beberapa agensi kerajaan pada Isnin telah melakukan pemeriksaan di Jalan Utama Kelupu Lampu, Isyarat Bintango susulan kemunculan air dari bawah tanah di kawasan tersebut. Menurut Datuk Ding, air yang muncul dari tanah itu telah menyebabkan kerosakan di permukaan jalan berkenaan dan mendatangkan bahaya kepada pengguna jalan raya di Meradong. Katanya hasil pengorekan tanah mendapati terdapat air pasang bertakung di bawah tanah dan menjadi punca kepada masalah berkenaan. Sehubungan itu, beliau menyeru Majlis Daerah Meradong Julau MDMJ segera melakukan kerja-kerja pembukaan parit di tepi jalan supaya air pasang dapat mengalir keluar melalui parit yang berdekatan. Datuk Ding turut berkesempatan melawat projek RTP yang telah diluluskan Kerajaan Sarawak iaitu menaik taraf jalan dari Sekolah Kebangsaan SK St. Augustine ke Simpang Lampu Isyarat dengan kos berjumlah RM500,000. Berita seterusnya, projek bina baharu Dewan Terbuka Sekolah Kebangsaan SK Nanga Buku telah siap sepenuhnya. Ini merupakan inisiatif di bawah program transformasi luar bandar RTP Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pakan Tan Sri William Mawan Ikom. Projek yang bernilai RM250,000 itu telah bermula pada 16 September 2020 dan siap pada 15 Februari 2021 mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Simbolik penyerahan projek telah disempurnakan Jurutera Awam Jabatan Kerja Raya JKR bahagian Sarike, Wo Ching Sian kepada Guru Besar SK Nanga Buku Muhammad Sofian Abdullah Elias Layang Kasih pada Isnin. Beralih ke laporan harian COVID-19 pada Isnin, Sarawak terus merekodkan kenaikan kes baharu dengan mencatat 615 kes melonjakkan jumlah keseluruhan kepada 28,529 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam laporan harian pada Isnin berkata daerah Bintulu mencatat jumlah kes harian tertinggi dan diikuti Sibu, Pakan, Kuching, Miri dan beberapa daerah lain di Sarawak. Daerah-daerah yang merekodkan kes menurut kenyataan media Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak adalah seperti tertera. Dalam pada itu, Sarawak turut mencatat 6 lagi kes kematian yang merupakan angka tertinggi direkodkan dari daerah Kapit, Sarike dan Bintulu menjadikan jumlah angka korban akibat wabak tersebut meningkat kepada seramai 162 orang. JPBN Sarawak turut melaporkan pengisytiharan 3 kluster baru iaitu kluster Sungai Senibong Julau, kluster Pondok Belaga, kluster Jalan Sebawah Bintulu Sebau. Ini menjadikan jumlah kluster yang masih aktif sebanyak 61 kluster. Sementara itu, daerah Lundu dan Pakan telah bertukar status daripada jingga ke merah, manakala daerah Sebauh dan Bau pula bertukar daripada status kuning ke status jingga. JPBN Sarawak dalam laporan berasingan memutuskan menyekat kemasukan pengembara dan mereka yang pernah berada di India dalam tempoh 30 hari berkod kuasa 27 April 2021. Ini adalah bagi mencegah kemasukan varian baharu dari India. Selain itu, turut dimaklumkan pelanjutan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Sarawak berkod kuasa mulai 27 April 2021 hingga 17 Mei 2021. Berikut merupakan SOP yang telah diluluskan JPBN Sarawak seperti yang dicadangkan JPBB Kuching, Miri, Sibu, Betong, Bintulu, Sarike dan Kapit. Berita di Bintulu, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana bahagian JPBB Bintulu telah memutuskan pergerakan keluar dan masuk ke bahagian Bintulu tidak dibenarkan kecuali perkhidmatan perlu sahaja. Menurut pengerusi JPBB Bintulu Jack Aman Luat, keputusan ini dibuat selepas mengambil kira Bintulu masih berstatus zon merah dan memastikan penularan wabak COVID-19 dapat dikawal. We really have tried our best to put up very strict SOP. Kalau we compare with other division or even our state SOP. Jadi just because that our SOP, walaupun kita buat apa, people still quite complacent, put it that way lah. Complacent and go against the SOP lah. Because you can see that Bintulu has been in the red, merah for quite some time, since the beginning of this year. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat JPBB Bintulu yang diadakan di Pejabat Residen Bahagian Bintulu pada Isnin. Jack yang juga Residen Bahagian Bintulu menambah ketika ini orang awam dari luar Bintulu diwajibkan menjalani ujian calitan RT-PCR bagi mendapatkan kelulusan daripada Pejabat Kesihatan dan permit polis untuk rentas zon atau daerah.
Bagaimanapun, JPBB Bintulu turut mencadangkan kepada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak untuk melaksanakan ujian calitan ke atas masyarakat Bintulu yang hendak keluar zon atau daerah. We already imposed this, first thing that we have imposed this pre-swab test also, but ada kesannya bagus, especially that we managed to dapat positive cases yang datang daripada bahagian lain, yang our neighboring kawasan so on lah, yeah. But of course, when we implement this, I know there are some people who are not satisfied lah as to why Bintulu keluar, orang Bintulu keluar lah, tapi tidak diambil pre-swab, something like that. So to make it fair, we are suggesting now a meeting that keluar masuk tu, that we need to ambil swab lah. Yeah. Cadangan ini diadakan bagi menjawab persoalan masyarakat luar yang mempertikaikan kenapa masyarakat Bintulu tidak perlu menjalani ujian calitan RT-PCR apabila hendak ke zon atau daerah lain di Sarawak. Selanjutnya, berkod kuasa 27 April hingga 10 Mei 2021, individu tidak lagi dibenarkan berada di tempat awam selepas jam 8 malam. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana bahagian JPBB Bintulu, Jack Aman Luat, berkata ini sejajar dengan prosedur operasi standard SOP baharu yang telah dikemaskini pada Isnin. Dos yang keluar selepas jam 8, so selepas jam 8 malam lah. That if there's no, apa kata orang, tidak ada concrete reason as to why dia keluar, then the pihak polis can take action, compound so on. But of course, this does not include those yang essential service yang ada kerja, this on shift duty so on, and then plus those yang ada emergency cases dan sebagainya lah. But for those this dengan we put up a clause that there must be alasan munasabah as to why he's still around at the time lah. Okay. Tambah Jack lagi, bagi membeli barangan keperluan rumah, hanya 2 isi rumah saja dibenarkan keluar dalam radius tidak melebihi 10 km dari kediaman atau ke tempat paling hampir dengan kediaman sekiranya bekalan keperluan tersebut tiada dalam radius 10 km dari kediaman mereka. Dalam pada itu, Jack yang juga residen bahagian Bintulu turut memberitahu semua sektor pekerjaan diwajibkan melaksanakan bekerja dari rumah. 70-30 tu. 70-30, this is compulsory for those this perniagaan that to work 70 at home, 70 by work from home, 30% office lah. Yeah, this is one of the new things that we mentioned. Seterusnya, isu membabitkan 100 individu positif COVID-19 yang tidak dapat dikesan sebelum ini telah menyerah diri. Pegawai Kesihatan bahagian Bintulu, Dr. Melvin Chung berkata, kesemua mereka telah menghubungi dan menyerah diri kepada Pejabat Kesihatan bahagian Bintulu pada Isnin. Pesakit-pesakit tersebut telah berhubung sendiri dengan pihak Pejabat Kesihatan untuk surrender kepada kita untuk dan setuju untuk mendapat rawatan di hospital. Ada juga kita mendapat bantuan daripada pihak PDRM atas mengesan juga pesakit-pesakit yang memang tidak dapat dihubungi lah. Terdahulu pada Ahad, Ahli Parlimen Bintulu Datuk Seri Tiong King Sing dalam laman sosial Facebooknya telah mendedahkan 100 individu positif COVID-19 di Bintulu di antara 12 April dan 21 April lalu tidak dapat dikesan atau dihubungi kerana memberikan maklumat peribadi palsu. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Al-Faris Jemuri dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.